Berikut ini adalah kisah yang ingin diketengahkan. Ini email saya nak bacakan daripada Puan Sulastri. Kata Puan Sulastri, saya pernah kisi. Ini waktu ini, wah ni lama sekitar tahun 80-an. Saya nak beli sebuah rumah. Dan lazimnya bila saya nak beli rumah ni, ini adalah pembelian rumah saya yang ketiga. Kata Puan Sulastri. Jadi untuk rumah yang pertama, rumah yang kedua, saya selalu tanya pendapat jiran-jiran tentang bekas tuan rumah ini. Jadi rumah yang ketiga yang saya nak beli ni, kata Puan Sulastri, saya bertanya kepada dua orang jiran. Dua-dua orang Melayu kita kisi. Saya tanya, awak kenal pemilik rumah ni? Kedua-duanya memberitahu mereka kenal. Pemilik rumah ni adalah Tok Bomo yang menjalankan banyak sangat kerja-kerja membantu orang-orang tertentulah yang nakkan jalan ringkas untuk mencapai kebahagiaan hidup. Faham-faham je lah ya. Jadi jiran yang kedua pun sama, memberitahu perkara yang sama. Tapi entah macam mana kisi, selalunya saya akan dengar kata-kata jiran ni dan saya akan pertimbangkan. Tapi setelah saya tanya jiran sebelah dua orang ni, waktu tu saya sedang tunggu ejen datang nak bawa kunci. Saya datang terawal sedikit. Jadi sempatlah saya naik atas, saya ketuk pintu. Waktu tu saya ketuk pintu, jiran yang pertama tu buka pintu dan saya tanya. Sebab saya kata nak berpindah kat sini, saya nak tanya tentang rumah ni. Jadi dia pun cakap lah, berceritakan. Jiran kedua kebetulan nak pergi ke rumahnya, dia keluar rumah sedang nak jemur baju. Saya pun tanya tentang rumah, yang dia katakan sama kisi, rumah bekas Tok Bomo. Jadi bila ejen saya datang, saya pun kata Puan Sulastri masuk ke dalam rumah tersebut. Bila saya jejakkan kaki dalam rumah itu, bayangkan para pendengar, apa yang dikatakan oleh kedua-dua jiran tidak saya indahkan. Malah saya terus berkenan dengan rumah yang dimaksudkan. Kisi, saya masuk saja dalam, diri di ruang tamu, saya toleh tengok ejen bayangkan. Saya kata pada ejen saya, okey, saya rasa saya nak rumah ni. Ejen terperanjat, selalunya banyak soalan-soalan yang akan ditanya. Jadi nak tak nak, ejen pun keluar, saya pun tersenyum sebab dah mudah pilih rumah. Kemudian, beberapa hari setelah saya sign semua, dah siap lah. Tinggal nak serahkan kunci pada saya. Saya datang lagi. Datang lagi dengan ejen rumah tersebut. Dan kesi kali ini, nak hidupkan lampu air. Jadi apabila ejen saya berada dalam rumah, saya berada di luar rumah ketika itu, sedang tunggu suami saya datang. Jiran yang kedua datang pada saya. Dia tanya, awak jadi ke beli rumah ni? Saya jadi beli. Awak tak takut ke tinggal rumah ni, rumah bomo tau? Apa dia? Rumah bomo? Kisi, baru saya teringat. Yang saya beli ni rumah bomo. Walhal bila saya sign kontrak, saya dapat kunci, saya tak terfikir pun yang saya nak beli rumah bomo. Barulah saya teringat, tapi kisi, nak patah balik, ibarat kata Puan Sulastri, nasi dah jadi bubuh. Terpaksalah saya teruskan. Muka saya muram bila suami sampai. Suami tanya kenapa, saya tak ceritakan kenapa. Kisi, dipendekkan cerita, 2 minggu kemudian saya berpindah ke rumah yang dimaksudkan. Sampai dalam rumah meremang belu rumah kisi. Rumah yang saya sekali pandang berkenan tiba-tiba menjadi sesuatu yang saya tak nak pun, tidak ingin, seolah-olah nak beri balik pada ejen tersebut. Malam yang pertama, saya dengan suami sedang tidur, nyenyak tidur. Suami saya kejutkan saya, terperanjat. Suami saya tidur dalam, sebelah katil ni, saya tidur bahagian luar, suami tidur bahagian dalam. Kemudian suami tiba-tiba berada di tepi katil sedang berdiri, kejutkan saya. Bu, bangun bu. Kisi, bila suami kejutkan saya, kata Puan Sulastri, saya biasalah mengantuk mata kelat. Saya tanya, bang, kenapa bang? Bu, sini ikut abang jap. Saya bangun, ibu jangan bersuara, ibu jangan cakap apa-apa Kenapa bang? Bu, diam. Kami berdua keluar dari bilik. Jalan perlahan-lahan sampai dekat setengah jalan koridor bilik, berhenti. Ibu jengukkan kepala sebelah kanan. Dekat tembok ni sofa kita, ibu tengok. Kisi, nak tahu apa saya nampak dan suami saya tadi nampak? 4 perempuan, Kisi.
4 perempuan dalam rumah sedang duduk di sofa rumah saya dengan suami. Kisi, saya nyaris-nyaris nak terpekik. Suami saya ambil tangannya tutup mulut saya. Ibu istighfar mengucap Bu mengejut. Saya dapat tenangkan diri, barulah suami lepaskan tangan dari mulut saya. Kami suami isteri masuk dalam bilik kami. Bang, apa tu bang kat luar bang? Bang, apa tu bang? Abang tak tahu. Abang tadi nak pergi toilet. Abang nampak dia duduk kat situ. Apa benda tu Bang, saya minta maaf bang. Kenapa? Saya tanya jiran-jiran. Rumah ni rumah bekas bomo bang. Kenapa awak tak bilang saya? Para pendengar Ria 897 FM, kata Puan Sulastri, malam tu mereka suami isteri tak tenteram duduk dalam rumah. Bila fajar menjelang, mereka suami isteri mendapatkan bantuan dari seorang ustaz yang datang semah rumah. Kata ustaz tu, rumah kamu ni panas, ada barang yang tertinggal. Barang, kisi dia kata, barang yang tertinggal. Dan dipendekkan cerita, kata Puan Sulastri, kisi nak tahu tak? Bekas penghuni lama rumah yang saya tinggal dengan suami pada tahun 80-an, kisi. Sebenarnya ada memelihara 4 Pontianak. Saudara pada pendengar Misteri Jam 12, rumah yang disebutkan ini adalah rumah di salah sebuah estet perumahan yang berada di kawasan mana? Di kawasan mana? Estet perumahan yang ada di kawasan Gimo. Itulah kisah ini kita dapat mempelajari sesuatu. Kalau nak buat keputusan bagi perkara-perkara yang besar macam ni, beli rumah